Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada petang ini sama-sama kita kembali bersiaran daripada Yayasan Ta'lim untuk meneruskan bacaan kitab Prinsip Dasar Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dikarang oleh Al-Fadil Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Hafizahullah Ta'ala. Dan kita masih lagi dalam bab keindahan-keindahan Islam. Jika tuan masih lagi ingat, tuan-tuan dan puan masih lagi ingat, kita pada kuliah lepas kita bincang berkenaan dengan bagaimana Islam menjaga harta, menjaga akal, menjaga kehormatan dan juga menjaga maruah, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga maruah. Dipanggil Al-Maqasidul Khamsah, ya, iaitu 5 tujuan utama Islam. Tujuan syariat ini diadakan adalah untuk menjaga 5 benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW, syariat yang mulia ini untuk jaga 5 ni. Jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga nasab keturunan dan jaga harta. Yang ni kita dah bincangkan dalam kuliah yang lepas. Saya kita masuk pula surat 139, keindahan Islam yang berupa perintah-perintah. Maksud di sini adalah apakah dia keindahan Islam pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam setiap perintah Allah Taala itu padanya ada kebijaksanaan, ada hikmatun balighah di sebaliknya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak memerintahkan melainkan perkara itu baik untuk hamba-Nya dan tidak melarang sesuatu melainkan perkara itu buruk untuk hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan syariat bukan untuk maslahah dirinya, tapi maslahah hamba-hamba-Nya. Dan bagi orang yang berakal berfikir, ada sebahagian syariat-syariat ini Allah Ta'ala letakkannya dan menzahirkan hikmahnya. Ada sebahagiannya Allah Ta'ala tidak zahirkan hikmahnya, inilah di sebaliknya, namun terzahir padanya keindahan-keindahannya. Okey. Jadi nombor satu, kata Syekh, kata Ustaz, itu Islam memerintahkan kita agar bertauhid secara murni, beribadah hanya kepada Allah sahaja, tidak kepadanya, berakidah yang benar sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kerana yang demikian itu membawa kepada ketenteraman hati. Okey, kalau orang tanya macam mana berpegang kepada akidah Islam ni hati boleh tenteram, maka jawapannya adalah kerana akidah Islam ini ialah akidah yang fitrah. Akidah fitrah, maksudnya manusia itu difitrahkan untuk ada Tuhan dan untuk menyembah Tuhan yang satu. Seperti mana hadis Nabi SAW atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, fitratallahu allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala itu fitrah manusia. Fitrah Allah yang Allah Ta'ala telah fitrahkan, telah tetapkan ke atas manusia, la tabdila li khalqillah. Tidak ada tabdil, kamu tak boleh ubah perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil perjanjian dengan Adam semenjak mereka berada di alam roh lagi. Alastu bi rabbikum, kata Allah dalam Quran, wa ashhadahum ala anfusihim, telah menyaksikan ke atas diri mereka sendiri. Qala alastu bi rabbikum, kata aku Tuhan kamu. Qalu bala syahidna,
Kita di alam roh lagi telah mengatakan qalu, mereka berkata bala, bahkan ya Allah, syahidna, kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami, anta rabbuna. Wa akhadha fima madha min dhahri adama zurriyatahu kadharri wa akhadha alaihimul ahda wa alla ma'budan. Dan mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah Ta'ala bahawa tidak ada Rabb yang layak diibadahi melainkan dia. Nah, kalau orang kata, Ustaz, kami tak ingat pun fitrah itu, kami tak ingat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahawa perjanjian tersebut adalah perjanjian di alam ruh, iaitu sebagai ulama kata itu adalah fitrah yang Allah telah tanamkan kepada manusia. Memang kita tak ingat sebab dia fitrah manusia. Itu Allah telah tanamkan dalam fitrah manusia bahawa mereka nak sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dalam satu buku yang dikarang oleh Ahmad Didat, ketika dia buat dakwah ketika berlaku di benua Australia, di negeri Australia, ketika pendakwah Kristian ni, missionary ni pergi nak berdakwah orang-orang Aborigines untuk masuk agama Kristian. Dan mereka membentanglah cerita pasal Jesus dan seumpama dengannya. Kemudian orang Aborigin ni ditanya, apakah Isa ini makan? Makan. Minum? Minum. Tidur? Tidur. Sakit? Sakit. Mati? Mati. Maka kata orang Aborigin, dia kata akhnatu, akhnatu. Akhnatu, akhnatu. Apa maksud akhnatu? Akhnatu iaitu makhluk. Makhluk. Makhluk, makhluk. Maksudnya apa? Fitrah manusia tahu bahawa yang makan, minum, hidup, mati, sakit, sihat, ini adalah makhluk. Di fitrah manusia tak boleh terima bahawa makhluk itu adalah Tuhan. Tak boleh terima bahawa Isa itu Tuhan. Akhirnya mereka tertolak dakwah mereka, dakwah missionary tersebut. Lepas tu kita kata, kenapa diindah? Sebab dia sesuai dengan fitrah. Sebab Nabi SAW hadis sahih, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap makhluk itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu maksudnya apa? Islam. Fa'abawahu, dan mak ayah mereka lah yang yuhawidanihi, yang mau mengyahudikannya, atau yunasiranihi, atau menasranikannya, atau yumajjisanihi, atau memajusikannya. Tapi Nabi tak kata mengislamkannya. Sebab apa? Sebab yang asalnya Islam. Kama tuntiju bahimatan jama'a. Sebagaimana seekor lembu atau binatang ternak itu yang bertanduk itu melahirkan anak dia, macam itulah rupanya. Hal tuhissuna minhu min jada'a. Adakah kamu nampak mereka itu lain rupanya? Jada'a, tak ada tanduk atau seumpama dengannya. Pasti kalau ayah dia tanduk, dia pada tanduk juga. Maksudnya itu fitrah yang takkan berubah. Lepas tu kita dapati bila orang tu masuk Islam, bila kita tanya mereka perasaan, dia rasa macam a great relief. Dia kata, aku rasa macam relief, aku rasa macam terlepas daripada satu beban. Sebab apa? Beban menanggung, mempercayai perkara yang bertentangan dengan fitrahnya. Bukan sekadar bertentangan dengan fitrahnya, bertentangan dengan akalnya, bahkan dengan akalnya. Betul berlaku kisah seorang sahabat. Dia kata, aku dahulu aku sembah berhala. Dan aku buat patung dengan pokok kurma, dengan buah kurma. Jadi tiba-tiba musim lapar je, aku tak tahan sangat lapar, aku potong sebahagian daripada berhala tersebut, aku makannya sebab dia buat daripada kurma. Datang waktu lain pula kemarau, tak cukup makan. Akhirnya aku makan sehingga habis berhala tu aku makan. Maka ketika itu terzahirlah, terdetik dalam hatiku, jadi kenapa aku menyembah perkara ini sedangkan aku yang makan, aku buatnya, aku makannya. Ini bertentangan dengan fitrahnya.
juga dengan Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah bin Abi Jahal asalnya dia dikejar kan. Ketika Fathu Mekah tu dia dikejar dan dia hampir dijatuhkan hukuman bunuh. Sebab dia antara orang yang kuat lawan Nabi SAW pada peringkat awalnya. Dia masih dia naik kapal dan dia nak pergi ke Habsyah masa tu. Masa naik kapal tu ya, dilamung ombak dengan kuat. Akhirnya dia mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Lalu terdetik dalam akalnya, terdetik dalam hati, dia kata, kalau aku dalam susah, ketika aku susah ni aku berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa yang menyebabkan aku tak berdoa kepada Allah Ta'ala di awal lagi? Maka dia pun berhenti dan dia patah balik ke Mekah dan minta tolong pertolongan Uthman bin Affan dia, sebab dia ada kaitan untuk apa? Untuk melepaskannya. Nabi SAW dia mendapati beliau telah masuk Islam, Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman, dia menarik balik hukuman tersebut. Jadi apa yang kita nak sampai kat sini, bahawa kita kata kenapa dapat ketenteraman hati, sebab Islam ini agama fitrah. Tuhan yang satu tu fitrah. Tuhan berbilang-bilang tu bukan fitrah. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Yusuf tu, arbabun mutafarriqun khairun amillah wahidul qahar. Apakah arbab mutafarriqun, Tuhan yang pelbagai, Tuhan yang pelbagai itu khairun amillah, lebih baik daripada Allah yang wahid, yang satu, al-wahidul qahar, yang maha berkuasa? Tak sama kan? Jadi ketika Nabi Yusuf AS berbincang dengan sahabatnya dalam penjara tersebut, ditanya soalan tersebut, khairun amillahu ahil qahar? Dan jawapannya pasti Allahul wahidul qahar itu lebih baik. Allah Ta'ala dalam Quran lagi, lau kana fihi ma alihatani illa Allah la fasadata. Kalau di dunia itu ada dua Tuhan yang sama kuat kuasanya, la fasadata, saya akan hancurlah bumi ini. Itu juga dalam ayat lain pula, mattakhadallahu min walad, Allah Ta'ala tak ada anak, wa ma kana ma'ahu min ilah, kan, tidak ada bersamanya pun satu sembahan-sembahan yang lain. Kalau dah ada, idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada banyak ilah, saya setiap ilah tu, sembahan itu akan ambil apa yang diciptakan. Ini akunya bahagian, ini akunya bahagian. La idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dhum ala ba'd. Saya satu kelompok nak kalahkan kelompok yang lain. Wa la ala ba'dhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah Ta'ala sebut surah Al-Mu'minun. Wa la ala ba'dhum ala ba'd. Setiap Tuhan nak kalahkan masing-masing. Lepas tu kita tengok dalam idea agama-agama lain, Tuhan gelap lawan Tuhan terang, lepas tu Tuhan terang menang, lepas tu mereka pun menyambutlah perayaannya dengan cahaya gilang gemilang. Kita kata kalau Tuhan boleh dikalahkan, itu bukan Tuhan. Tuhan kalau perlu berperang untuk menegakkan kemenangan, maka itu bukan Tuhan. Nah, jadi kat sini patah balik kerana dia adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Sebab itulah kenapa syirik sangat dibenci dalam Islam. Sebab syirik ini perkara yang dia memang satu, ini disebut oleh Syekh kami, Syekh Saleh Sili, dia kata satu kesesatan, satu kerosakan yang semata-mata kerosakan. Dia tak ada unsur syahwat kat situ. Kalaulah dosa yang lain, macam minum arak, dia ada tarikan syahwat, tak? Tarikan syahwat dalam minum arak. Zina ada tarikan syahwat pada wanita, yang mana manusia itu difitrahkan juga untuk suka kepada jantinah lawannya, ya, untuk mengadakan hubungan badan contohnya, tertarik kepada lawan, ya, jantinah lawannya, ya, pembunuhan kerana ada syahwat dekat situ. Tetapi syirik ni dia tak ada unsur syahwat pun. Dia semata-mata kerosakan akal.
orang sembah lembu bukan sebab dia syahwat, dia tak dapat apa-apa hasil pun daripada sembah lembu tadi. Dia semata-mata kerosakan dari segi cara berfikir dan akal dia dimandulkan. Kalau kita pakai istilah yang keras, dimandulkan sehingga tak mampu nak berfikir lagi dah. Kita tengok orang yang paling pandai sekali, engineer, lawyer yang hebat, yang pandai putar belit, tapi dia masuk dalam bab ini, mereka hilang keupayaan akal dia untuk fikir kenapalah lembu, gajah, dewa-dewa ini menjadi sembahan dia. Waktu akhirnya umat Islam ketenteraman hati. Kita tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa yang menjaganya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Karimul Mannan, Al-Qudusul Jabbar. Akhirnya diajar Islam dapat menjadikan mulia, menampakkan harga diri dan memberikan kelazatan iman. Nah, yang kedua, Islam memerintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua, menghubungkan silaturahim dan menghormati tetangga. Nampak cantiknya Islam. Mak ayah, tidak ada agama yang memberi kehormatan, yang mempunyai begitu banyak teks ayat yang memberi kehormatan kepada mak ayah, sama ada secara direct ataupun indirect, sama ada Al-Quran maupun hadis Nabi SAW maupun kitab-kitab fiqah maupun kitab-kitab hadis. Begitu banyak, ratusan buku, ribuan, kalau bukan ribuan kitab yang dikarang oleh para ulama kita berkenaan dengan menghormati ibu bapa. Bahkan Allah Ta'ala letakkan menghormati ibu bapa ni lepas tauhid. Lepas tauhid, Allah Ta'ala dalam Quran dan ayat surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ayat lain pula dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan telah ditetapkan ke atas kamu, wa qada rabbuka alla ta'budu, agar tidak menyembah melainkan illa iyyah dia, wa bil walidaini ihsana. Dalam surah Al-An'am Allah Ta'ala kata, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nak tak aku ceritakan kau tentang dosa yang besar, perkara yang diharamkan ke atas kamu, iaitu agar kamu kamu menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak iaitu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'in, iaitu jangan kamu syirikkan Allah Taala dengan sesuatu, wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada mak ayah. Ayat lain pula Allah Taala kata, anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapamu. Betapa azimnya kedudukan orang tua ni, dia datang lepas perintah tauhid. Nah, menghubungkan silaturahim. Kalau kita baca hadis-hadis berkaitan dengan silaturahim yang kita ada dalam mufrad, kita akan dapati sangat agung agama Islam ni, indahnya Islam ni, sampai dalam bab bagi salam, bersin. Nabi katakan hakul muslim al muslim sittun. Hak muslim ke atas muslim itu 6. Idza sallama alaik fasallim alaih, bila bagi salam farad alaih. Bila bagi salam ke atas kamu, maka jawablah. Idza da'aka fa'ajibhu, bila jemput penuhi jemputannya. Idza stansahaka fansahhu, bila minta nasihat kamu nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu, bila dia bersin dan memuji Allah, maka ucapkan ya rahmukallah. Idza marida fa'udhu, bila sakit jarah dia. Wa idza mata, bila dia mati, itba' janazatahu, maka lepas dia, kalau dia mati, ikut jenazah dia. Bahkan Nabi kata, hadis sahih, Nabi kata, inni khalaqtu rahmah, aku telah mencipta sifat rahmat, wa syaqaqtu minha ismi, dan aku telah keluarkan daripada rahmat itu namaku, iaitu Ar-Rahmah, Rahim. Wa man qata'aha qata'ahu Allah, siapa yang potong satu rahim, maka Allah Ta'ala akan potong hubungan dengannya. Wa man wasalaha wasalahu Allah,
Siapa yang menyambungnya satu rahim, maka Allah Ta'ala akan sambungkan hubungan dengannya. Dan menghormati rukun tetangga. Begitu banyak ayat, ada beberapa ayat dalam Quran yang suruh kita hormat tetangga. Allah kata wal jari dzil qurba, jagalah hak jiran yang daripada keluarga dulu. Wal jaril junub, dan jagalah hak jiran yang jauh. Wasahibi bil jamb, dan juga saudara kamu yang berada di sebelah kamu. Nampak, jiran tu bukan sekadar jiran rumah. Bukan sekadar, bahkan Nabi sebagai ulama salaf sebut 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri itu jiran. Bahkan bila kamu dalam satu keadaan di mana ada orang duduk sebelah kamu, itu juga jiran. Wasahibi wal jari wasahibi bil jamb, wasahibi bil jamb, wal jari junub wasahibi bil jamb. Dan teman yang duduk sebelah kita, kita naik kapal terbang, naik flight, sebelah kanan dan kiri itu jiran kita. Masuk hotel, bilik kanan kiri itu jiran kita. Saya pernah ingat sekali tu, Dr. Bilal Phillips masih datang. Saya tuan-tuan masih ingat kan, kita jemput Dr. Bilal Phillips datang ke Malaysia dulu. Semasa masuk ke hotel tu, maka ada sebahagiannya orang pelajar ni, dia tutup pintu dengan kuat. Brum. Dia hempas pintu tu. Maka Dr. Bilal Phillips kata, kenapa kamu hempas pintu dengan kuat? Bukankah kita sekarang pukul 11 malam, maksudnya lebih kurang pukul 11 gitu. Dia kata kita ada jiran kiri dan kanan. Tutup pintu dengan perlahan. Dr. Bilal Phillips kata, tutup pintu dengan perlahan. Sebab apa? Kita ada hak jiran yang perlu kita penuhi. Allahu Akbar. Hak jiran yang perlu dipenuhi, iaitu dalam hotel tu pun wasahibul jam. Lepas Nabi, dalam hadis kalau kita baca kisah Ibnu Umar yang dapat kepala kambing. Ada orang hadiahkan ni kepala kambing. Kepala kambing ni Allahu Akbar kan. Kalau kita ni tak apa nak layan dah orang Malaysia ni kepala kambing ni. Okay. Dia bagi je ke orang luar, biasanya yang pekerja-pekerja dari luar, Indonesia, Bangladesh, mereka semua yang rajin nak uruskan kepala, kita tak nak daging je kan. Jadi Ibnu Umar dapat kepala kambing. Dia kata kat jiran dia, ambillah kepala kambing ni dan hadiah kepada jiran kita sebelah kanan ni. Maka khadam dia kata, ya Abu Abdurrahman, dia kata, wahai Ibnu Umar, kenapa nak bagi kat jiran kita sedangkan jiran kita ni Yahudi? Nampak, Yahudi. Maka kata Abdullah bin Umar, kata Ibnu Umar, tak apa yang menghalang kita daripada buat baik pada jiran kita Yahudi? Kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta yadhunnu annahu sayuwarithu. Sentiasa Jibril dulu selalu bagi wasiat kat aku supaya menjaga hak jiran, sehingga aku menyangkakan jiran ni ialah ahli waris. Selalu sangat Jibril kata jaga jiran, jaga hak jiran, jaga hak jiran, jaga hak jiran, jaga hak jiran, sampailah dia menyangka, sampai kata Nabi SAW, sampai aku sangka bahawa jiran ini ialah orang yang mewarisi harta aku. Selalu nasihat berkenaan dengan jiran. Nah, jadi menghormati tetangga. Sebab Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah jirannya. Banyak sekali hadis kisah-kisah ni tuan. Hak jiran ni apa, dia tak boleh bawa makan. Kalau kita bawa makanan, anak-anak dia nampak, kena bagi. Jangan kita menyebabkan dia terasa apa dia, kempunan orang Melayu kata kan, tak dapat makan. Kita makan durian, kita ni ada duit sikit, belilah durian, kan, dah mahal-mahal, bawa balik rumah, berbakul-bakul. Tengok jiran kita tak mampu, maka bagilah kepada mereka sebahagiannya. Sebab itulah Nabi kata, bila kamu masak sesuatu, maka fa'akthiru maraqatah, maka banyakkan dia punya kuah dia, supaya boleh bagi dekat jiran. Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan betapa mulianya Islam, indahnya Islam. Tak macam agama-agama lain, tak cerita pasal bab ni.
Bahkan kita akan bincang macam mana pula kalau pokok dia, kita ni tak boleh la darara wal dirar. Dalam huraian kitab Ibn Rajab Al-Hambali disebut masalah la darara wal dirar. Tak boleh kita tanam pokok kita tu daun-daun dia masuk ke rumah jiran sebelah dan kemudian menyakitinya. Tak boleh. Itu masalah pokok. Macam mana kalau yang lain parking contohnya. Dia tak parking betul-betul. Kadang-kadang kita tengok kat sebagian Pangsapuri ke atau tempat-tempat dekat mana-mana lah. Dia parking tak betul. Tak letak kereta tu dengan pada tempatnya. Lalu dia menyebabkan orang kiri dan kanan tak dapat parking dengan baik. Maka dia telah menyakiti jirannya. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman. Siapa yang menyakiti orang mukmin, betul lagi kalau disakiti orang mukmin. Faqad ihtamalu bighairi maktasabu, tanpa sebab yang sepatutnya, munasabah. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, sungguh telah menanggung dosa dan juga kedustaan yang sangat besar. Nah, yang ketiga pula, Islam mengajarkan agar berbuat dan berupaya berusaha untuk memenuhi keperluan kaum muslimin. Nampak? Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang itu sehingga dicintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Maka kita nak buat baik. Nabi kita man yastati' an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya, maka bantulah. Nabi kata man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan satu kesusahan daripada banyak kesusahan saudara-saudaranya, satu kesusahannya, maka Allah Ta'ala akan memudahkannya urusannya, meringankannya daripada kesusahan min kurabi yaumil qiyamah, daripada kesusahan hari kiamat. Kan? Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi yaumil qiyamah nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala sentiasa dalam pertolongan hambanya selagi mana dia dalam pertolongan kepada saudaranya. Nah, dan meringankan beban ini termasuk sedekah. Wa tu'inu, dan hadis Nabi itu wa tu'inu, dan kalau kamu membantu rajulan, seorang lelaki, ala dabbatihi, di atas kenderaannya, bahwa sedekah, maka dia adalah sedekah. Idkhalus surur, masuk kegembiraan kepada saudaranya, sunnah. Nabi kata la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pelekehkan orang buat baik ni walaupun sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi Islam mengajak kita memenuhi keperluan-keperluan kaum muslimin dan meringankan beban kesengsaraan mereka. Nah, wa yu'thiruna ala anfusihim, kata orang Quran, orang beriman ni wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka itu melakukan ithar ke atas diri mereka. Itu mungkin dia kata aku tak makan tak apa, tapi jangan kalau aku tak makan, saudaraku muslim tak makan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri perlukan benda tersebut. Ini kisah orang Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, dan orang duduk kat negeri iman iaitu Madinah, min qablihim, sebelum orang hijrah tu datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka suka orang berhijrah kepada mereka. Maksud kita orang Islam kena ada suka tengok ada orang Islam dari negara kafir dia nak hijrah ke negara kita. Alhamdulillah ta'al, silakan main-main sini, ahlan wa sahlan, meramaikan orang Islam. Nah,
yuhibbuna man hajar ilaihim thumma la yajidu fi anfusihim thumma Allah Ta'ala kata, Allah tiba-tiba kilang ayat tu, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana min khasasah. Kan? Dan mereka itu la yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu. Dan mereka dapati apa yang mereka bagi tu, mereka bukannya nak hajat daripada apa sesuatu pun pada pemberian mereka. Kadang-kadang kita tolong orang sebab banyak tolong orang bukan Islam, orang Islam dari negara luar masuk, kita bagi IC, you kena undi I, bukan macam tu. Thumma la yajlu fi anfusihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka itu utamakan saudara mereka atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka itu sendiri perlukan benda tersebut. Allah Ta'ala sama lagi, wa man yuqa syuhha nafsihi, barang siapa yang Allah Ta'ala melindungi dia daripada perasaan sifat kedekutnya, fa ulaika humul muflihun, maka dia orang yang berjaya. Naam. Lepas kita baca kisah salaf, Husain Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW, kata cucu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, cicit Ali Zainal Abidin. Dia setiap malam dia bawa bantuan makanan kepada orang yang susah. Nah, betul tak? Baik, sama seterusnya, meringankan beban mereka. Seterusnya yang keempat, Islam menganjurkan terlebih dahulu memberi ucapan salam kepada setiap Muslim yang kita jumpai dan menolong kaum muslimin. Islam disuruh sapa. Setiap orang Islam kita kena sapa. Kita kena sapa dengan sapaan Islam. Assalamualaikum. Bahkan Nabi kata, termasuk daripada tanda hari kiamat nanti, seorang itu hanya beri salam kepada orang yang dikenal sahaja. Orang tak kenal tak bagi salam. Lepas tu budaya ni tak ada lagi dalam Malaysia, kurang. Kalau negara-negara Arab sama. Kalau kita pergi hotel, Assalamualaikum. Kalau pergi dekat hatta masuk lift pun, ni budaya kan negara Arab. Dan sekali saya tu masa baru sampai, jahil lagi, dekat Madinah masa tu, masuk lift, pakcik dalam lift tu kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata kat saya, ada perli dah tu, kita pun faham. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afshus salam. Nabi SAW bila sampai kat Madinah je, apa yang awal-awal sekali Nabi kata, Afshus salam wa ad'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Nabi kata dalam hadis tersebut, Nabi kata, Afshus salam wa ad'imut ta'am, sebarkan salam, bagi makan. Nabi kata, wallahi lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Demi Allah, kamu semua tak akan masuk syurga sehinggalah kamu semua beriman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu semua tak akan beriman dengan iman yang sebenar sehinggalah kamu saling cinta mencintai. Awala adullukum, nak tak aku tunjuk kepada kamu semua, bisyai'in, dengan pada sesuatu, in fa'altumuhu tahabbtum, kalau kamu melakukannya kamu akan saling cinta mencintai. Apa dia? Afshus salam bainakum, itu menyebarkan salam di antara kamu. Jadi bagi salam tu antara sunnah Nabi SAW yang hebat, yang tak ada pada agama lain. Agama lain dia pun ada salam dia yang khusus, dia ikut bangsa dia masing-masing. Hi, hello, morning, apa semua, namaste atau apa, itu ialah yang bersifat lokal kaum masing-masing. Tak ada satu sapaan yang khusus bagi sesuatu agama. Tapi alhamdulillah Islam, sapaannya umum daripada timur sampai barat, utara ke selatan, Arab maupun bukan Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak ada pada agama. Bahkan Islam mewajibkan pula, bila saudara itu dah bagi salam, kita kena jawab pula salam tu.
Dan bila jawab salam tu pula tak boleh jawab salam kurang daripada orang tersebut. Idza huyitum bi tahiyyat fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kena bagi lebih lagi pula. Tak ada pada agama lain. Ini indahnya agama Islam dan menolong kaum muslimin. Ini kita sebut tadi dah. Nabi kata dalam hadis sahih, unsur akhaka zaliman kana aw madluma. Bantulah saudara kamu sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Maka kata ya Rasulullah, hadzal mazlum. Ini adalah orang yang dizalimi, ialah kita tolong dia. Fa bal zalim, apa hal pula orang zalim mengingat tolong? Maka Nabi kata, iaitu kamu menghalangnya daripada melakukan kezalimannya. Itu maksud tolong orang zalim. Asalnya ucapan terdulu ialah ucapan kaum musyrikin dahulu, orang Arab. Dia kata kita kena tolong kawan kita sama ada dia yang dizalimi atau zalim. Kalau dia buat zalim ke orang pun kita tolong dia sebab dia daripada kabilah kita, puak kita. Nabi SAW gunakan ucapan yang sama tapi dalam tafsiran yang baik. Iaitu kamu tolonglah orang yang dizalimi dan orang yang menzalimi. Orang yang dizalimi ma'ruf, kita tolong. Tapi yang menzalimi kamu tolong juga. Ya, tolong orang yang dizalimi tadi dengan menghalangnya daripada melakukan kezaliman. Setelah kita tengok orang tu, bila ditegur kita kerana kesalahan kita, dosa yang kita lakukan, kita, alhamdulillah kamu telah menolong aku. Unsur akhaka zaliman kana aw madluman. Nah, seterusnya, Islam menganjurkan agar menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, berziarah kubur dan berdoakan sama kaum muslimin. Nabi SAW sebutlah hadis tu yang kita dah sebutkan tadi. Haqqul muslim al muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza anka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fa'amidallahu fashammidhu wa idza marida fa'ulhu wa idza mata fattabi'hu. Hak muslim atau muslim lainnya ada 6. Para sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Yang pertama adalah engkau berjumpa dengannya maka salamlah. Idza laqitahu fasallim alaihi. Bila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Bila dia memberi nasihat maka nasihatilah. Bila dia bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah maka ucapkanlah, doakanlah ya rahmukallah. Bila dia sakit maka berjenguklah. Bila dia wafat maka hantarkanlah jenazahnya ke makam. Bahkan Nabi letak ganjaran yang sangat besar untuk orang solat jenazah, kemudian hantar ke kubur. Dan tak sampai berapa minit sahaja, berapa jam sahaja. Tapi penghormatan kepadanya, hakul muslim, hak muslim, maka kita kena lakukannya. Wajib lakukan. Yang keenam, Islam menyuruh agar berlaku adil kepada orang lain dan mencintai apa yang dicintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Adilu huwa aqrabu littaqwa. Kata Allah, berlakulah adil walaupun orang keluarga terdekat kamu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa idza qultum fa'adilu walau kana dha qurba. Walau bila kamu ucapkan sesuatu, bila kamu bertindak atas satu tindakan, fa'adilu, berlakulah adil. Walau kana dha qurba, walaupun pada keluarga terdekat. Jangan mentang sebab dia kroni maka kita tak kisah dia buat salah. Nah, Nabi kata, "Lau kana Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangan Fatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam menyuruh berlaku adil kepada orang lain dan mencintai apa yang dicintai mereka sebagaimana mencintai diri sendiri. Daripada dari segi kebaikan. Dari segi kebaikan lah. Maksudnya kita cintai untuk saudara kita apa yang kita cinta untuk kita. Dari segi kebaikan. Fil khair. Dan kadang ada orang, dia suka mau isap okok. Dia nak kawan dia isap okok juga. Jadi kenapa? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran. Apa dia? Sebab pada hadis Nabi kata apa? Bagi. Buat baik. Jadi kalau dia kata aku isap rokok, aku suka saudara aku isap rokok sebab aku rasa best. Jadi aku nak juga saudara aku dapat benda yang best juga. Tak. Sebab Nabi ikat dengan fil khair dalam perkara-perkara yang baik. Yang ketujuh, Islam menyuruh kita berikhtiar untuk mencari rezeki, menjaga kehormatan diri dan mengangkatnya dari posisi yang hina dan lemah. Islam suruh kita cari rezeki. Fabtaghu indallahi rizq, kata Allah dalam Quran. Fabtaghu indallahi rizq. Maka carilah di sisi Allah Ta'ala itu rezeki. Makanan dia, minuman dia, pekerjaan dia. Menjaga kehormatan diri iaitu dengan tidak meminta-minta.
Jaga kehormatan diri dengan tidak meminta-minta. Sebenarnya hadis Nabi SAW, tidaklah seorang itu memperbanyakkan meminta-minta, melainkan di akhirat kelak tidak ada secebik daging pun, secebis daging pun di wajahnya, sebab dia dah robek-robek. Ini bagi orang yang banyak meminta-minta. Betul Nabi kata, izhad fi dunia yuhibbukallah. Kamu zuhudlah kat dunia, maka Allah Ta'ala akan cinta kamu. Wazhad bima fi aidin nas. Kamu zuhud daripada apa yang di tangan manusia. Maksudnya, jangan nak minta-minta. Yuhibbukan nas. Manusia akan mencintai kamu. Jadi tidaklah lebih ikhtiar terlebih dahulu, baru kemudian jadi menjaga kehormatan diri dan mengangkatnya dari posisi yang hina dan lemah. Naam. Seperti meminta-minta. Jangan. Okey. Dalam mencari rezeki, seorang hanya hendaklah berikhtiar terlebih dahulu, baru kemudian bertawakal, menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi SAW. Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr, la ruziqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana. Maksudnya kalau kamu betul-betul tawakal kepada Allah Ta'ala dengan betul-betul, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana dia berikan pada burung. Pada hari pagi dia keluar dalam keadaan perut kosong, lapar, dan kembali dalam keadaan kenyang. Maksudnya apa? Dia kena keluar tak burung tadi? Lukas kata tawakal. Burung tadi kena keluar, dan dia kena balik petang baru balik. Taqdu khimasa, pagi keluar, wa taruhu bitana, petang balik. Maksudnya apa? Memang kerja pagi dan petang. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Orang susah macam kita. Tapi poin dia ialah kalau tawakal ala Allah, macam ni lah dia. Taqdu khimasa wa taruhu bitana. Masuk keluar daripada rumah dengan lapar, wa taruhu bitanan, balik dah kenyang. 8. Islam mengajarkan berlaku amanah, menepati janji, baik sangka, tidak tergesa-gesa dalam perkara, dan berlumba dalam melakukan kebajikan, dan berlumba-lumba. Semuanya ada dalil ni. Okey? Suatu menepati janji. Ya? Naam. Wa bi ahdillahi aufu. Dengan janji Allah Ta'ala peganglah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, peganglah janji kamu. Sangka baik, Allah Ta'ala cela. Wa iyyakum wadhann. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala cela orang yang melakukan tindakan berdasarkan sangkaan buruk, bukan sangkaan baik. Betul, Allah Ta'ala cela orang musyrikin kenaan dengan in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus, iaitu orang musyrikin ni, iaitu orang rosak akidahnya, hanyalah memberikan perhatian kepada ataupun hanya melakukan tindakan berdasarkan sangkaan. In yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus, apa hawa nafsu dia nak. Tak betul. Itu sangka-sangkaan saja. Dia kata iyyakum wadhann fa inna dhann akdzabul hadis. Jangan. Hati-hati kamu sikap sangka buruk. Sangka buruk tu seburuk-buruk ucapan. Yadhunnuna billahi dhanna saw. Sangka buruk pada Allah Ta'ala. Yadhunnuna billahi dhanna saw. Ala yadhunnuna billahi dhanna saw. Alaihim dairatus saw. Begitu menyangka dengan sangkaan yang buruk. Sesungguhnya ke atas mereka lah keburukan itu pergi. Sangka buruk dengan Allah Ta'ala. Sebab dalam kitab Tauhid ada satu bab larangan bersangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan siapa sangka buruk pada Allah Ta'ala antara perkara yang merosakkan akidah. Dan itu sebaik sangka dengan Allah. Ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan sangkaan hamba-Ku padaku. Adapun sangka baik, sangka dengan manusia, ya kena sangka sama manusia, sangka baik. Sebagai kaedah, dengan Allah Ta'ala sangka baik, dengan manusia lain sangka baik dulu. Mereka ada bukti-bukti bahawa dia melakukan kejahatan, maka masa ketika itu jangan kawan dengan, jangan dekati dia. Yang kedua, dalam hubungan sesama Muslim, tak boleh, kena husnuzan. Dengan Allah husnuzan,
dengan manusia yang lain, Muslim, husnuzan dulu. Jangan suudzan dulu. Jangan, ini betul ke sunnah tak sunnah ni. Nampak dia salat, Nabi kita man salla salatana, kan? Siapa yang salat dengan salat kita dan menghadap kiblat kita dan baca surah-surah kita, itu surah-surah Al-Quran yang telah ditetapkan, maka dia adalah Muslim, mukmin. Nabi kata. Sebab salat, maksudnya asalnya kena husnuzan dulu, bukan suudzan dulu. Faham? Asalnya husnuzan dulu, bukan suudzan. Dan tidak tergesa-gesa. Dia kata al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa tu daripada syaitan. At-ta'anni, dia kata as-sukun. Ataupun lebih tepat ni as-sakinah. As-sakinah tu wal waqar. Tenanglah orang nak pergi haji. As-sakinah tu wal waqar. Tenang, nak ambil turn masing-masing untuk apa? Untuk melakukan cara yang betul. Nah, ini tak boleh suudzan. Nah, tak boleh suudzan, tak boleh tergesa-gesa. Jangan ajalah tergesa-gesa tu daripada syaitan. Melainkan pada perkara-perkara nak menikahkan anak perempuan kita, apa dia, membayar hutang dan seumpama dengannya. Nabi kata as-sakinah wal waqar. Nabi kata bila orang nak pergi haji, as-sakinah wal waqar, tenang wal waqar, dan hormat orang lain. Sebab apa? Bila dia dah tergesa-gesa, maka dia akan menyebabkan apa dia, bertindak dengan tindakan yang tak benar. Yang cantiknya Islam tak suruh tergesa-gesa. Dan last sekali, berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dan berlumba-lumbalah, wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Nah. Ini keindahan Islam pada perintah. Keindahan Islam pada larangan pula. Kita tengok sini, keindahan Islam yang berupa larangan. Di antara keindahan Islam adalah larangan-larangan yang memperingatkan seorang Muslim agar tidak terjerumus dalam keburukan dan ancaman keras dan akibat buruk dari perbuatan tercela itu. Di antara larangan Islam itu, Islam melarang syirik, iaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara ithman 'azima. So Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang buat syirik. Itu tidak mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Bukan tak mengampuni dosa di dunia ni. Di dunia ni kalau dia taubat, Allah Ta'ala terima. Dan Allah mengampuni segala dosa selainnya bagi siapa yang dikehendaki. Dia sebutlah, bagi barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguhnya telah lakukan dosa yang besar. Itu Allah Ta'ala alam nusawab. Kita boleh cek. Nah, barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar. Jadi orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dia. Tapi kalau taubat dekat dunia, Allah Ta'ala akan ampunkan. Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang kafir, sekiranya mereka itu berhenti daripada kekafiran mereka, akan diampunkan dosa-dosa mereka. Yughfar lakum ma qad salaf. Yang kedua, Islam melarang kekafiran, kefasikan, kedurhakaan dan menuruti segala keinginan hawa nafsu. Sebab apa? Sebab hawa nafsu ni kalau tidak dikawal, dia akan merosakkan jiwa-jiwa manusia seperti zaman sekarang. Tersebarnya penyakit yang dahsyat, monkeypox ni. Sebab apa? Pada mana? Pada komuniti LGBT. Islam melarang kekafiran, kefasikan, kedurhakaan dan menuruti keinginan hawa nafsu. Islam melarang bid'ah, mengadakan satu ibadah yang baru dalam agama. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa radd. Kerana bid'ah merosakkan agama sebagaimana maksiat merosakkan agama. Namun bid'ah lebih asyad, bid'ah lebih teruk. Itu bid'ah mukaffarah. Bid'ah yang menyebabkan dia jatuh kafir. Nah. Yang keempat, Islam melarang riba. Sebab apa? Riba membuka penindasan kepada orang yang susah. Dan makan riba, makan harta anak yatim. Melarang riba dan makan harta riba.
Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang makan riba, wakilnya, saksi dia dan penulisnya. Laknat Allah akil riba wa mukilihi wa syahidaihi wa katibihi. Nah, Allah Ta'ala melaknat orang yang makan riba, wakilnya, saksi dan penulisnya. Wa syahidaihi, saksi riba tadi, pegawai. Dia tulis berapa hutang dia, berapa ni, berapa riba dia, apa semua, berapa bunga dia, itu riba. Nombor 5, Islam melarang sifat takabur, dengki, ujub, berbangga-bangga, hasad, mencela, mukul orang dan mengganggu tetangga. Sahih dia sebut tadi dah. Nombor Islam melarang perbuatan menggunjing, mengumpat, ghibah, yang membicarakan keburukan orang lain dan mengadu domba, namimah. Tapi ini ghibah yang tercela lah, ada pun dia apa, ghibah yang dibenarkan, kan, apa'nu laisa bighibatin fi sittatin. Kan kita apa'nu, kita cela orang, bukanlah satu ghibah fi sittatin, pada 6 perkara, kan. Apa dia? Iaitu pada orang yang mustaftin, minta fatwa, kan. Orang yang mutazallimin atau mustaftin, kan, orang yang dizalimi, okey. Orang yang apa dia, yang saleh untuk jadi saksi apa semua, ila akhirih. Naam. Ribah tadi. Yang pertama, dia tak dianggap ribah kalau orang yang mutazallimin. Kita nak report orang yang zalim. Okey. Mustaftin, orang minta fatwa. Waman talabal i'anata ala izatil munkari, minta pertolongan untuk menghilangkan kezaliman. Ini tidak mengapa, ini tidak dianggap sebagai ghibah. Okey, ghibah tadi pada perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia ghibahkan, dia ceritakan. Dan ghibah ni maksudnya ialah cakap benda yang benar tentang saudaranya, tapi saudaranya tak suka kalau kita cakap pasal benda tersebut. Pasal dia pendek ke, dia ni ke, sekian-sekian cakap kat belakang, walaupun dia bukan depan dia, tapi itu perkara yang tercela, ghibah. Nabi kata la tadkhulul jannata qattat. Tak masuk syurga orang yang melaga-laga ke orang lain. Ila akhirnya. Iaitu bicarakan keburukan online dan mengadu domba, namimah, iaitu mengadakan provokasi di antara sesama untuk menimbulkan kerosakan dan permusuhan. Nombor 7, Islam melarang banyak perkara yang tidak berguna, menyebarluaskan rahsia orang lain. Okey, memperolok-olok dan menganggap remeh orang lain, tak boleh. Tak boleh kita merendahkan. Kita kena hormat orang lain. Sebab tu Nabi katalah hadis, hendaklah kamu bermuamalah dengannya, berinteraksi dengannya sebagaimana kamu suka manusia berinteraksi kamu dengan tu, dengan cara tersebut. Jadi apa dia? Iaitu kita kena hormat orang lain. Tak boleh sebarkan rahsia. Tak boleh sebarkan rahsia. Itu antara dosa yang buruk sekali, dan menganggap remeh orang lain. Tak boleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Nombor 8, Islam juga melarang mencaci maki, mengutuk, mencela dan mengungkap ungkapan yang buruk, serta mengambil orang lain dengan panggilan-panggilan yang buruk. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ni sangat banyak pengajaran. Kita baca ayat ni. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nampak tak? Sesungguhnya hanya, patutnya tambah situ. Sesungguhnya hanya orang mukmin bersaudara. Kena betulkan betul. Nabi kata, sebab ayat Allah Ta'ala kata innama ni sesungguhnya hanya orang mukmin saja yang bersaudara. Maksudnya kalau orang kafir jangan bukan saudara kita. Oleh kerana itu damaikanlah antara dua saudaramu yang berselisih, yang bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
Seterusnya, wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ini poin kita nak ni, mengolok-olok kaum yang lain. Bersaudara. Kerana itu damaikanlah antara kedua saudara. Fa'aslihu. Kalau dah tahu dia bersaudara, maka kena damaikan, kena islahkan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Yang bertelagah kita kena jadi orang tengah. Kita kena damaikan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu satu kaum mengolok-olok kaum yang lain, kerana boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. La yaskhal qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Pada Nabi kata, arba'un min ummati min al-jahiliyah lam yatrukuhunna. Lam yatrukuhunna. Lam yatrukuhunna. Ada 4 perkara jahiliah yang masih lagi dalam umatku, yang masih lagi mereka tak ubah-ubah lagi. Iaitu apa dia? At-ta'anu fil al-fakhr bil ahsab wa at-ta'anu fil ansab. Itu sombong dengan keturunan dan duk ejek keturunan-keturunan orang lain. Rendah-rendahkan, tak boleh. Kata kat sini, la yasul kaum, kemungkinan mereka itu lebih baik daripada kamu. Wala nisa'un min nisa', janganlah wanita-wanita pula mengutuk-utuk perempuan yang lain. Asa ayakunna khairan minhum, boleh jadi mereka itu sangat baik, lebih baik daripada kamu. Dan janganlah kamu saling cela-mencela. Okey? Dan jangan kamu saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan fasik. Maksudnya kalau bagilah apa-apa pun, dan jangan kamu gelar saudara kamu dengan gelaran yang dengan buruk. Jangan. Panggil baik-baik. Kalau mungkin ada panggilan buruk, tapi jangan letak. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya dengan prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing, itu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya kalau kamu rasa nak makan daging manusia, pergi umpat orang, maka tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Okey. Barakallahu fikum. Yang ke-9, Islam melarang kita dalam banyak berdebat, bertengkar, pencandaan hina yang dapat membawa kepada kejahatan dan meremehkan orang lain. Jangan berdebat. Jangan menipu dalam melawak. Dan sumpah mendengarnya. Dan meremehkan orang lain. Islam melarang pengkhianatan, itu khianat lah. Kita bagi dia gaji, tengok dia kerja tempat lain. Yang khianat tu. Perbuatan makar, tipu daya. Nah, Islam melarang pengkhianatan, perbuatan makar, tipu daya, ingkar janji dan fitnah yang dapat menyebabkan orang lain berada dalam keadaan ketidakpastian. Jangan pula asyik nak marahnya sampai hilang rasa fokus kepada benda yang betul. Jadi kita pula orang yang beriman kena balance lah. Kalau jadi kena balance. Nah, ingkar janji dan fitnah yang dapat menyebabkan orang lain berada dalam ketidakpastian. Tak boleh kita buat makar. Yang orang rasa tak apa, tidak pasti dalam tindakan-tindakan mereka. Sebab apa? Sebab banyak buat tipu daya. Yang mana adalah hadisnya dan biasa sebut, sebagai Abu Dzar kata, aku dah lalu satu zaman di mana semua orang jujur. Waqad marra alayya zamanun la ubali fi ma ubayl. Aku pernah lalu pada satu zaman di mana aku tak peduli dengan siapa aku berinteraksi. Kalau dia Islam, la yuridannahu alayya Islam. Nescaya agama Islam yang ada pada dia itu akan mengembalikan hak aku. Dan kalau aku tak boleh pun, aku akan cuba. Nah, ingkar dah menyebabkan orang lain dalam ketidakpastian. Itulah kita kata na'udzubillahi min dalik. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya nak berhenti kat sini tuan-tuan. Ada soalan ke? Akhi Imran.
Dalam ayat 40-60, pada hakikatnya Islam berada berbagai jalan bid'ah syiah. Walaupun umat Islam berdoa agar Allah tunjuk kepada jalan yang lurus. Mengapa doa ini tidak dimakbulkan? Oh, orang Islam berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tapi dengan doa tak makbul, tak cukup syarat doa makbul. Tak cukup syarat-syaratnya. Okey. Ihdinas siratal mustaqim, kalau kami jalan yang lurus. Okey. Kita nak tunjuk jalan yang lurus, kita nak belajar, tak cukup syarat. Kan? Bukannya tidak dimakbulkan. Doa ni Allah Ta'ala makbulkan kepada orang yang betul-betul jujur dengan Allah Ta'ala. Betul nak ikut sunnah. Maka walaupun dia berada di negeri yang paling kafir sekalipun, dia boleh ikut sunnah kalau Allah Ta'ala nakkan dia, dan kerana dia ada ikhlas di lubuk hatinya, dia nak Islam yang benar. Jadi bukan sebab tidak makbul. Allah Ta'ala kata ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita baca 17 kali satu hari, namun ada juga kesesatan. Sebab apa? Pertama sekali, ihdinas siratal mustaqim tu dia ada banyak level dia, tuan yang bertanya ini. Satu, ihdinas siratal mustaqim, kalau kami jalan lurus. Pertama iaitu tunjukkan, iaitu bagi kami nampak jalan yang lurus. Yang kedua, bagi kami ikut jalan yang lurus. Okey. Dah dapat hidayah. Apa ni? Dah dapat hidayah. Tahu dah. Kita minta lagi ihdinas siratal mustaqim supaya Allah Ta'ala bagi hidayah untuk ikut pula. Kemudian kita minta lagi ihdinas siratal mustaqim supaya Allah Ta'ala jadi pula kita dah masuk, kita istiqamah pula di atas jalan tadi. Jadi ini semua kita kata penyebab-penyebab doa makbul. Berarti ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita minta kita istiqamah pula atas jalan tadi. Berarti kita minta lagi ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim supaya kita mati pula di atas jalan tadi. Istiqamah tadi, kemudian kita mati pula. Dah tahu ikut, dah ikut amal, dah amal istiqamah, dah istiqamah nak mati. Yang last sekali kita minta Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim, itu jalan ke syurga nanti. Al-hidayah ilal jannah demikian. Jalan ke syurga, sebab kita tahu akhirat nanti ramai manusia keadaan kelam kabut, terumbang ambing nak pergi ke mana. Ketika itulah Allah Ta'ala akan pimpin orang-orang yang beriman tadi ke tempat yang sepatutnya. Jadi bukan sebab doa tak makbul, sebab dia ada banyak level hidayah yang kita kena minta. Mungkin hari ni kita dapat kenal hidayah, kenal hidayah sunnah. Kita kena minta ihdinas siratal mustaqim ni, tunjuk banyak kali supaya dapat yang kedua pula, ikut yang sunnah tadi. Doa lagi ihdinas siratal mustaqim supaya lepas dah ikut, kita amalkan pula. Pertama jadi follower aja, kena kita amalkan. Kepada amal, istiqamah. Lepas istiqamah, mati di atas jalan tersebut. Yang keenam, iaitu apa tadi? Dapat hidayah petunjuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sebab doa tak makbul, tapi banyak lagi level yang kita kena level-level hidayah. Itu ni Al-Imam Al-Qayyim sebut level-level hidayah tersebut. Yang 5 saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Fitrah bukan roh. Fitrah adalah satu keadaan yang Allah Ta'ala telah tanamkan dalam jiwa manusia. Innit, perangai yang Allah telah tanamkan dalam manusia. Jasad jadi saksi di akhirat, maka menggerakkan jasad adalah roh. Bila mati roh kemudian Allah, maka roh yang kembali tidak memiliki fitrah. Betul ke? Salah tu. Bukan. Fitrah tu bukannya roh. Salah tu. Fitrah bukan roh. Fitrah tu ialah apa dalam diri, dalam nafs manusia, jiwa manusia. Jadi jiwa kita ni terdiri daripada roh dan jasad. Betul tak? Fitrah manusia dia roh dan jasad. Di dalam dunia, roh ikut jasad. Betul tak? Kita solat, kita kena bagi jasad tu tak? Boleh tak kita solat dengan roh? Tak boleh. Allahu Akbar. Lalu kita solat dengan jasad, dihadiri dengan roh, maka roh kita tu makin kuat. Iman, keimanan yang ada dalam jasad kita, dalam roh kita ni. Dalam roh ni ada apa? Dalam roh ni ada nafs, ada jiwa, ada nafsu, ada iman. Sebab roh ni yang menggerakkan manusia. Roh tu ialah nafs, jiwa. Bila alam kubur, jasad ikut roh
Jasad dah hancur. Tapi bila roh tu dipukul, rasa macam dia ada jasad yang dia sakit. Adapun di akhirat kelak, jasad dengan roh sekali. Sebab tu mereka bila makan nikmat roh dengan jasad sekali. Okay? Sebab tu di akhirat kelak tak ada orang yang di excuse daripada azab. Okay? Tak ada. Jadi bukan jasad saksi di akhirat, bukan. Jasad saksi di akhirat yang menggerakkan jasad adalah roh. Jadi saksi itu Allah Ta'ala jadikan badan dia bercakap tanpa perintah daripada roh. Itu maksudnya. Kan, kita ni, tangan kita sekarang ni tak bercakap, kita gerakkan jari kita. Ini roh yang dalam jiwa kita tu memberi kehidupan. Kita hidup, lalu hidup itu menggerakkan proses akal otak kita ni. Kan? Bila kita hidup, maka akal kita berjalan, hati berjalan, maka proses pemikiran tu berlaku. Lalu kita menggerakkan. Cuma tangan ni tak boleh bercakap, tangan tak ada mulut. Ni siapa yang gerakkan mulut tu? Itu yang Allah Ta'ala tu. Waktu waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, kata Allah Ta'ala berkenaan dengan orang ahli neraka. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi ke atas kami? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Kata kulit kepada mereka, kulit jadi saksi juga. Bukan maksudnya roh tu masuk dalam kulit tu, bukan. Kulit yang kita, bila dibangkitkan di akhirat kelak, roh dengan jasad sekali. Tapi tangan kita tak bercakap, Allah Ta'ala yang suruh tangan tu cakap. Okay. Jadi bukannya roh yang kembali tidak memiliki fitrah. Tak, roh tak ada fitrah dia. Roh tu dalam fitrah, fitrah tu dalam roh. Jasad ni hanyalah luaran kita yang menggerakkan organ-organ kita. Tapi roh tu ialah kehidupan ni. Seperti kita sini, jasad jadi saksi di akhirat. Tak, jasad dengan roh jadi jasad jadi saksi di akhirat. Ya betul, tangan tu akan bercakap. Bila mati roh kembali menemui Allah, maka ada roh yang kembali tidak memiliki fitrah. Tak betul. Itu tak betul. Mana ada roh tak memiliki roh dia, apa yang dia buat kat dunia itulah roh yang sama. Macam kita sekarang ni, tuan-tuan rasa tak tuan ada roh? Tuan-tuan hidup sekarang kan? Inilah roh, inilah yang akan kita bawa masuk dalam kubur. Roh inilah yang kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Bukannya ada roh lain, dia kena di setting balik macam komputer, tak ada. Inilah jiwa ni, jiwa yang sama ni akan ditanya. Jiwa kita sekarang ni ditanya. Cuma kali ni kita sekarang kita ada jasad, ada badan. Dalam kubur tak ada jasad lagi dah. Allahu a'lam bissawab. Okey. Ibadah mana utama? Hablum minallah, dua-dua ibadah kena jaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak ada yang lebih utama atau tak utama. Dua-dua kena jaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia tak ada kata, oh saya lebih utamakan hablum minallah daripada hablum minan nas. Tak. Melainkan kalau bila bertembung. Bila bertembung hablum minallah dengan hablum minan nas, kita tengok pula mana yang hablum minallah yang bentuknya wajib, mana yang bentuknya sunat. Contohnya solat sunat dengan pergi ziarah mak yang sakit. Ziarah mak sakit hablum minan nas. Solat sunat hablum minallah. Tapi solat sunat tu nilainya sunat. Ziarah mak sakit tu, pergi tengok mak yang sakit tu hukumnya wajib. Kan hakul muslim tadi, hak muslim kata muslim tu 6. Bayangkan hak muslim kata muslim yang bukan mak pun kita kena ziarah dia ketika dia sakit. Kalau mak, lagilah double. Contoh. Jadi ketika ini hablum minan nas, menziarahi mak ketika sakit itu lebih besar daripada sembahyang sunat tadi. Sebab itulah kisah ma'ruf dalam hadis, kisah yang ahli ibadah. Dia beribadah walaupun mak dipanggil. Dia sembahyang sunat walaupun mak dipanggil, akhirnya dia diuji dengan ujian yang berat. Jadi kesimpulannya, hablum minallah, hablum minan nas, dua kena jaga. Dari segi kemuliaan dia nampak zahirnya hablum minallah, tapi ada hablum minallah yang bersifat wajib, ada bersifat sunat, ada hablum minan nas yang bersifat wajib dan bersifat sunat, maka kita utamakanlah mana yang wajib dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.